Ini ialah Encik Azlan. Beliau berumur 30 tahun. Beliau juga merupakan seorang yang panas barat dan bekerja sebagai pekerja buruh. Sejak istrinya meninggal dunia, beliau mengalami masalah kewangan. Beliau terpaksa bekerja keras bagi menampung keluarganya. Disebabkan terlalu penat bekerja, dia sanggup memarahi dan memukul anaknya kerana tidak membantunya melakukan kerja-kerja rumah. Jiran beliau, iaitu Puan Kartini, selalu mendengar suara tangisan kanak-kanak dipukul. Dengan rasa bertanggungjawab, Puan Kartini pun menasihati Encik Azlan untuk berjumpa dengan pekerja sosial bagi menyelesaikan masalahnya. Assalamualaikum dan selamat pagi Encik Azlan. Waalaikumsalam. Apa khabar Encik? Sihat? Alhamdulillah, saya sihat. Saya minta maaf ya sebab kita kena berjumpa secara dalam talian saja. Yelah, sekarang ni kan musim COVID. Nak tak nak, kita kenalah ikut arahan daripada Kementerian Kesihatan. Lebih-lebih lagi, ada sahaja kes COVID. Ha, Tak apa Encik, saya faham dengan situasi kita yang sekarang ni. Alhamdulillah. Encik seorang je ke dekat rumah? Sendiri je dekat rumah. Baru balik dari hantar anak ke sekolah. Oh, patutlah sunyi je rumah. Yelah, anak ni kan bagai penyeri hidup bagi kita sebagai ibu bapa. Kalau tiada anak-anak ini, suram je rumah. Betul tu, saya setuju sangat. Tapi apa tu Encik? Tak apa Encik. Encik luahkan je apa yang mengganggu fikiran dan perasaan. Saya di sini sedia untuk membantu Encik Azlan. Memang tugas saya untuk membantu Encik dan selesaikan masalah Encik. Gini, saya dan isteri saya ni ada seorang je anak. Anak saya ni namanya Sri, umur 10 tahun. Sejak isteri saya meninggal dunia, saya ada masalah kewangan dan semua kerja-kerja di rumah saya yang lakukan. Jadi saya pun terpaksalah bekerja siang dan malam nak dapatkan gaji tambahan. Saya ni kan kerja buruh, gaji pun sikit je. Jadi kalau nak dapatkan gaji tambahan tu, saya kenalah kerja lebih masa kan. Lagipun zaman sekarang ni harga barang-barang keperluan semuanya mahal. Jadi saya kena kerja keras. Kadang-kadang anak kadang-kadang saya balik daripada kerja saya rasa penat sangat. Fikiran pun bercelaru. Saya ingat pulang rumah nak rehat je. Tapi makanan pun tiada siapa yang nak masak. Tu yang buat saya marah tu. Dengan penatnya lagi, perut lagi lapar. Anak saya ni kadang-kadang tak membantu pun. Memang tak sama langsung dengan naluri isteri saya. Saya faham Encik, tapi Encik kena tahu yang anak-anak ini mereka perlukan didikan dan kasih sayang daripada ibu bapa. Jadi, Encik adalah salah satunya harapan untuk mendidik mereka dengan penuh kasih sayang. Contohnya, Encik boleh menegur kesilapan mereka dengan lemah lembut. Ajar mereka cara-cara untuk membuat kerja rumah, masak nasi ke, buat air pun boleh. Saya ingatkan anak saya ni dah pandai buat kerja-kerja rumah semua tu. Anak saya ni tak pernah pun nak minta ajar kat saya cara-cara nak buat kerja-kerja rumah tu. Jadi saya biar je lah. Saya ni sibuk orangnya, bukan 24 jam duduk kat rumah. Saya ni sibuk nak cari duit untuk tampung keluarga ni. Nak bayar kereta, bil air, elektrik, baju sekolah, buku rujukan barang-barang dapur. Semua tu kena pakai duit, bukannya murah. Encik, sebab itulah saya ada di sini untuk membantu Encik. Saya faham Encik masih lagi bersedih atas pemergian arwah isteri Encik. Saya yakin
Dulu, isteri Encik banyak membantu Encik dan selalu ada sewaktu Encik susah dan senang. Betul tak? Ya, isteri saya seorang yang baik. Tiap kali saya dalam masalah, dia selalu ada untuk saya. Biasanya saya pulang kerja, dia selalu masakkan saya makanan dan memberikan saya layanan yang baik. Dia tak pernah minta apa-apa yang mahal, seperti emas ke, cincin ke. Tak pernah. Dia hanya gunakan duit tu untuk beli barang-barang keperluan saja. Tiap hari, isteri saya akan bangun awal dan siapkan sarapan untuk saya. Ada tenaga untuk waktu kerja. Dan tiap pagi jugalah dia akan menjual kuih di depan rumah kami. Saya tak menghalangnya berniaga sebab saya tahu yang gaji saya taklah besar sangat. Jadi dia memilih untuk membantu saya dengan menjual kuih. Tapi sejak dia meninggal dunia, saya telah kehilangan peneman hidup saya untuk selamanya. Semua kerja saya kena buat sendiri. Kerja pun saya terpaksa lebih masa untuk dapatkan gaji tambahan. Hidup saya yang sekarang tak sama macam dulu lagi. Saya harap Encik bersabar ya dan banyakkan berdoa. Semoga isteri Encik ditempatkan dengan golongan orang-orang yang beriman. Saya juga turut bersipati dengan pemergian arwah isteri Encik. Saya yakin sukar untuk menerima orang yang kita sayang pergi buat selama-lamanya. Tapi saya yakin arwah isteri Encik mahu Encik mendidik Asri dengan penuh kasih sayang. Sebab Enciklah salah satunya keluarga yang Asri ada. Saya rasa sangat malu dengan diri sendiri. Disebabkan tekanan kerja, saya marah kat anak saya. Saya marah dia, pukul dia, maki dia. Saya rasa sangat bersalah. Tapi apa perlu saya buat supaya kewangan saya stabil? Saya ni tak berapa pandai sangat nak cari bantuan kat online ni. Encik jangan risau. Saya dah sediakan borang untuk Encik isi. Borang ini saya akan emailkan kepada Encik dan Encik boleh isi. Borang ini adalah borang bantuan ya Encik. Bila Encik dah emailkan kepada saya akan hantarkan kepada pihak atasan untuk diproses. Nanti pihak atasan akan hantar beberapa orang untuk menghantar bantuan ke rumah Encik. Encik jangan risau. Kami akan terus memberikan bantuan kepada Encik sehinggalah kewangan Encik stabil. Alhamdulillah. Saya rasa sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pihak Tuan kerana memberikan saya bantuan dan meringankan beban. Sama-sama Encik. Encik, boleh saya tahu bila Encik ada masa? Sebab saya perlu memeriksa dan tengok keadaan Encik dan keluarga nanti. Mungkin kita boleh berjumpa ke? Atau kita boleh berjumpa ke dalam talian saja. Boleh tak kalau saya sendiri datang kat pejabat Tuan? Sebab saya mula tertarik dengan pekerjaan yang Tuan lakukan ni. Saya nak tengok sendiri prosedur kerja Tuan. Kalau boleh, kalau anak saya dah besar nanti, saya nak dia kerja macam Tuan. Yelah, tolong-tolong orang kan. Boleh Encik, lagipun masyarakat kita hari ini sangat memerlukan pekerja sosial. Nanti saya akan emailkan kepada Encik untuk tarikh dan waktu sesi kita yang akan datang ya. Terima kasih ya sebab dah tolong saya selesaikan masalah dan telah menyedari saya tentang kesalahan saya. Saya harap kita boleh berjumpa di sesi seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Encik. Semoga kita boleh berjumpa di sesi yang akan datang. Terima kasih. Bye.